Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin turut membahaskan tajuk yang penting dalam sudut aspek perubatan dan kesihatan di negara kita ini. Dan satu hari suntuk kita telah berbahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Cuma saya khawatir hari ini tak ada pegawai dalam Dewan. Di lounge. Untuk perhatian Tan Sri lah. Selalunya ada pegawai yang meneliti. Oleh kerana teknologi ada, mereka boleh berada di mana-mana. Tak apa. Kelihatannya Tan Sri pindaan yang nak dibawa hari ini lebih menekankan kepada urusan apprehension dengan izin ataupun menangkap mereka yang berada dalam keadaan krisis mental ini. Ini terbukti kerana kelompok kumpulan yang telah diberikan amanah untuk melakukan intervensi ini adalah mereka dari kumpulan-kumpulan yang memang terlatih untuk menangani krisis-krisis keselamatan, kecemasan seperti polis, bomba, APMM, ya, tahanan awam dan sebagainya. Mereka ini memang terlatih. Tapi kita kena ingat, krisis di dalam penyakit mental ini adalah suatu kedudukan terakhir, ya, lanjut, ya, yang apa nama paling acute. Kerana sebelum itu mereka yang punya tendensi atau kecenderungan untuk menghadapi masalah mental ini telah awal lagi menunjukkan tanda-tandanya. Sebab itu sebelum pegawai intervensi ini bertindak, kita memerlukan satu pihak lain di peringkat awal, iaitu pihak-pihak kaunselor yang jauh lebih besar peranannya, bukan sekadar mengenal pasti tetapi melakukan juga pencegahan-pencegahan, ya, dengan pemberian kaunseling terhadap mereka yang berada dalam keadaan kemurungan, depression contohnya. Ini penting, ya. Sebab itu di dalam masa yang sama kita bercakap mengenai intervensi krisis ini, maka kita juga harus memperkukuhkan kumpulan yang akan melaksanakan pencegahan di peringkat awal, mengenal pasti. Guru-guru contohnya, kaunselor, ya, di mana-mana, kaunselor di tempat kerja, ya, kaunselor di sekolah, di universiti. Mereka ni harus peka, ya, tidak boleh bertindak pasif menunggu orang datang untuk melaporkan bahawa mereka dalam depression. Tak boleh, ya. Mereka harus mempunyai suatu mekanisme untuk mengesan, ya, orang-orang ataupun mana-mana pihak di bawah jagaan mereka yang sudah mempunyai tendensi-tendensi kecenderungan untuk mengalami masalah kemurungan yang boleh membawa kepada antaranya tindakan-tindakan suicide, membunuh diri ini. Jadi saya juga mencadangkan supaya dalam hal ini, selain daripada 5 kumpulan yang diletakkan sebagai pegawai intervensi, antara yang mudah kita dapat kerjasama di mana-mana tempat, di kampung kita ke, di daerah kita ke, adalah kelompok-kelompok medical juga. Ya. Tadi kita kata mereka ni ditahan, dibawa ke hospital dalam masa 24 jam untuk dihandle oleh psikiatris ataupun pegawai perubatan. Tetapi di klinik-klinik kesihatan di luar bandar, ya, kita mempunyai tenaga yang juga terlatih, ya, antaranya pembantu perubatan, medical assistant, ya. Kalau kita biasa tahu, medical assistant ni adalah golongan lelaki, ya. Jadi mereka ada capability tenaga dan juga ilmu perubatan, dan mereka boleh melakukan intervensi awal dan terus membawa ke klinik dan terus naik ambulans ke ataupun terus ke hospital bertemu dengan pihak yang terakhir menangani isu ini, iaitu pegawai perubatan psikiatris ataupun the psychiatrist themselves dengan izin. Jadi saya mohon cadangan supaya itu dilibatkan. Kalau tidak nanti ianya berlaku mungkin tak jauh daripada klinik, di rumah, ya. Tetapi oleh kerana mereka bukan pegawai intervensi, mereka tidak akan dirujuk. Ya. Jadi ini satu kelompok yang harus kita kenal pasti. Bagi guru-guru dan sebagainya, saya tidak setuju mereka ni dipanggil pegawai intervensi krisis. Dia akan kekal sebagai kaunselor-kaunselor yang mempunyai suatu hubungan talian dengan semua peringkat yang akan mengambil tindakan-tindakan
rawatan dan pemulihan kepada kes begini. Ya. Jadi mereka juga harus dipertingkatkan. Again, juga saya minta supaya kaunselor-kaunselor ini tidak hanya menunggu kes-kes dirujuk kepada mereka. Mereka juga adalah guru-guru contohnya ya. Mereka boleh ya melakukan pengawasan dengan membuat pemerhatian ya, observasi yang proaktif untuk mengenal tanda-tanda kemurungan khususnya ya. Kerana kemurungan ini Tan Sri memang kita boleh rawat ya. Saya biasa semasa di college dahulu menangani semasa dalam latihan sebagai doktor. Orang yang mempunyai depression ini memang kalau kita lihat sangat sorry state ya, kita kesian kepada mereka ya, tetapi mereka boleh dirawat dengan sedikit nasihat walaupun pada satu ketika itu mereka sangat down ataupun tersangat elated pun satu hal juga ya. Idea dia macam-macam ya, nak bertemu dengan Perdana Menteri India lah untuk amankan dunia, jumpa nak temukan Tun Hussein On ketika itu dengan Perdana Menteri India. Semangat. Dari segi logiknya apa salahnya kan? Tetapi dari segi realiti tak menasabah. Jadi itu satu tanda yang sangat terkesan, yang sangat berkesan untuk kita mengenal pasti kes-kes begitu, tetapi dengan sedikit rawatan saja. Ya, selang 2 hari mereka akan jadi normal semula. Jadi kalau kita tidak buat perkara macam ini, banyak kes yang akan terus mengalami krisis-krisis yang memerlukan intervensi, yang kadang-kadang Tan Sri memerlukan tenaga, ya, kekasaran, ya, untuk apprehend. Walaupun Menteri kata tadi apprehend ini bukan arresting ya ataupun menangkap kerana ganas sebagainya, tapi cara menguruskannya memang memerlukan suatu tenaga, dan kalau kita tidak dilatih, baik polis, baik bomba, baik APMM, baik pegawai kebajikan, kalau tidak dilatih mungkin kita akan menggunakan tenaga yang eksesif yang bukan menyelesaikan masalah tapi boleh mencederakan. Jadi saya mengambil kedudukan menyokong penuh rang undang-undang ini dengan kalau boleh dilihat cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan senator pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dr.